Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحول قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran. Malam ni sambung lagi pengajian kita Idaman Penuntut. Pada malam ni di bawah anjuran Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, Indra Mahkota 15, Kuantan, Pahang. Alhamdulillah, hari ni sambung kita lagi pengajian. Mudah-mudahan sempat habis satu fasal, satu bab. Baik, pakat-pakat masuk mana yang belum masuk lagi tu. InsyaAllah lebih kurang dalam 1 jam kita baca kitab. Kemudian kalau ada persoalan, boleh soal di ruangan komen. Kita tengok siapa yang ada dulu. Masuk, pakat masuk dulu. Tak cukup quorum lagi ni. Alhamdulillah. Aila Ismail dah ada dah. Abang Singa, Alhamdulillah. Jaafar Harun, Saiful Saleh, Khadijah Mat Jadi, Farina Kristina, Naim, Syarina Suhaimi, Ummu Amr Danish, Zaidi Mat Ali. Sihat Pak Zaidi, antara orang yang kuat berusaha untuk menjayakan program kita tiap minggu, tak pernah miss setakat ni. Hafiz Afizan, Rosma Laili Umar, Dr. Laili, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zainur Rafa, Sueha, Nur Azmah, Aima Ismail, Rahman Siti Aminah,
Nursina Surya Hazman Muhammad Zain Wan Rafida Abdul Qadir, Nuraini Awaka Sakinah Yusuf, Hamziati Hamzah, Jamilah Ismail. Hujan lebat. Lock start hujan lebat. Sini berhenti dah. Tadi hujan lebat siang ni. Lepas asar berhenti. Sana baru sampai lock start. Buka muka surat kita idaman penuntut. Buka muka surat Jawi 71, Rumi 35. Buka. Minur Arsyiha, alhamdulillah. Muka surat 35, Rumi, Jawi 71. Muhammad Nuhairi Ahmad, Pak Wah. Buka muka surat 35, Pak Wah. Jawi 71. Baik, siapa yang tak ada tu, saya sempat buat screenshot sikit. InsyaAllah, jangan risau yang tak ada tu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang segala sunat rawatib yang ada qabliyah dan ba'diyah wajib ditentukan qabliyah atau ba'diyahnya. Kita membahaskan berkaitan dengan sembahyang sunat, solat sunat. Yang mana solat sunat ni dia sebagai tambahan daripada solat fardu. Oleh kerana kita solat sunat, ada setengah-setengah ni memanggil solat nawafil. Bolehlah juga tu, solat ataupun nafli, atau solat tatawwu', solat mandub, solat mustahab. Tapi kita lebih masyhur dikenali dengan solat sunat, iaitu dia tambahan daripada solat fardu. Kadang-kadang solat tu dia membantu solat fardu. Contohnya yang kita akan bahas pada hari ini, iaitu solat rawatib, solat sunat rawatib, qabliyah ba'diyah tu. Dia membantu macam mana? Jika ada kekurangan, tapi kekurangan tu tidak membatalkan sembahyang fardu. Jika ada kekurangan dalam sembahyang fardu, tapi kekurangan tu tak sampai batal lah, maka solat sunat rawatib ni akan tolong menyempurnakan. Tapi kalau kesalahan yang dia buat tu sampai batal solat fardu, tak boleh cover lah. Solat sunat tak boleh cover yang fardu. Cuma kalau ada sedikit kecacatan, kekurangan, tak khusyuk dan sebagainya, solat sunat rawatib ni akan bantu. Dan antara tujuan solat sunat rawatib, adalah supaya, yang kita akan bahas hari ni solat sunat rawatib ni, supaya kita ada persediaan, ada standby untuk sembahyang. Mungkin kita tak perasan, apabila kita daripada rumah pergi ke masjid surau, terus pergi, kemudian kita terus sembahyang. Kalau maghrib terus main maghrib, kalau isyak terus main isyak, kalau zuhur terus main zuhur, terus sembahyang tanpa solat qabliyah. Sangat berbeza dengan sembahyang tu, berbeza. Ada feeling dia lain dengan solat sunat dulu, qabliyah dulu. Dia datang awal sikit, dia solat qabliyah, lepas tu dia solat fardu. Beza. Kalaulah biasanya apabila kita solat fardu tu direct kepada solat fardu tanpa solat qabliyah, payah nak khusyuk. Jadi solat qabliyah tu sebelum solat fardu tu, yang 2 rakaat tu, bertujuan untuk menenangkan kita, untuk kalau tak khusyuk pun, tak khusyuk yang sunat tu, yang qabliyah tu.
Lepas dah semua dalam kepala kita semua masuk dalam qabliyah. Kalau kata maghrib, qabliyah maghrib tu semua dalam kepala kita yang berserabut, yang satu hari punya kerja tu, biasa time semayang lah teringatnya. Semayang qabliyah dulu, semua dah teringat dekat situ. Kemudian apabila solat maghrib, dah tak ada benda nak teringat dah, maka mudah untuk khusyuk. Itu hikmah dia. Kadang-kadang kita penat, bukan penat, cepat pergi Allahu Akbar, termengah-mengah, nak khusyuk macam mana? Akhir sekali kita solat qabliyah dulu, maka yang tak khusyuk tu qabliyah. Lepas tu solat maghrib, solat isyak, khusyuk. Jadi dia sebagai apa dia panggil tu? Standby tu. Dia macam kalau kita naik motor, naik kereta, kan, kalau kan sebelum kita masuk gear tu kan standby dulu, panas enjin dulu. Kalau motor tu kan panas enjin, cuba start prom terus. Mengelupur. Start ataupun pakai start tangan ke, start kaki ke, kick start ke, start motor, vroom, terus masuk gear, vroom, terus pergi. Dia susah, dia jadi susah nak bawa. Kalau nak cepat ni, motor dia akan jadi gitu. Kereta dia akan bunyi macam-macam, macam-macam bunyi. Tapi kalau standby dulu, pulah kunci, start motor, lepas tu kita kan, tekan je gear, itu buat wheelie pun boleh. Wheelie pun boleh. Tetap juga maintain. Itulah perumpamaan solat qabliyah. Apa-apa kalau nak ada buruk, masuk buruk tu dengan termengah-mengah, bismillah, alhamdulillah, semua kena kat qabliyah. Semua kena kat qabliyah. Kalau tiba-tiba je semayang, setan datang berangan, ingat kerja, ingat macam-macam tu, ingat time semayang tu, semua masuk dalam qabliyah. Bila habis bagi salam, terus semayang fardu, maghrib ke, isyak ke, zuhur ke, apa ke, semayang fardu. Waktu tu, alamak, setan kata lebih kurang macam tu lah kot. Alamak, apa lagi nak bagi dia fikir apa lagi? Nak fikir kerja. Tadi dah bagi fikir dah. Dia jadi faham? Dia jadi maka mudahlah untuk khusyuk. Itu tujuan qabliyah. Jadi kita nak kata sunat aja pun. Tapi untuk khusyuk, untuk mudah dapat kenikmatan sembahyang, dengan cara qabliyah dulu. Qabliyah. Sembahyang dulu sebelum tu. Tu dia. Kalau tidak, boleh. Tapi macam-macam duk fikir waktu tu. Satu lagi dia sebagai macam persediaan. Kadang-kadang kita sujud, rukuk cepat sangat. Semua berlaku dia qabliyah. Kita pun tengok, macam cepat sangat je rukuk tadi. Ada tamakninah ke tak? Macam sujud tu cepat sangat je. Kita ada fikir macam, okey dah kot. Tapi kita macam, itulah. Orang Kelantan panggil terbolah. Betul kot sebut, lupa dah. Terbolah. Dia cepat sangat. Sabar dulu. Jangan tu. Jadi bila terjadinya perkara tu, jadi di qabliyah. Qabliyah. Tak jadi di solat fardu. Tapi paling cantik sekali, qabliyah pun cantik, fardu pun cantik. Dia nak beritahu hikmah dia. Itu hikmah yang kita akan mengaji hari ni lah. Iaitu solat sunat rawatib. Qabliyah, dia ada nama dia solat sunat rawatib. Maksud solat sunat rawatib membawa maksud 2 rakaat yang sembahyang yang dilakukan macam ni. Sembahyang yang dilakukan sebelum solat fardu, tapi dah masuk waktu lah. Dan solat yang dilakukan selepas masuk waktu. Namanya rawatib. Ataupun kita panggil qabliyah ba'diyah. Iaitu solat yang biasa orang buat 2 rakaat sebelum dan selepas. Yang mana kita juga bahas minggu lepas, iaitu sembahyang ni terbahagi kepada solat yang sunat dikerjakan secara berjemaah dan solat yang tidak solat sunat yang sunat dikerjakan secara berjemaah dan solat sunat yang tidak disunatkan secara berjemaah. Jadi masuk kita solat sunat rawatib ini adalah solat sunat yang tidak dituntut untuk berjemaah. Solat sunat yang tidak dituntut untuk berjemaah. Dengar betul-betul kat situ. Sebab ada orang faham bila tidak dituntut untuk berjemaah tak boleh buat berjemaah. Itu salah faham. Solat tu tidak dituntut, tidak disuruh untuk buat secara berjemaah. Habis tu kalau nak buat jemaah, boleh. Cuma adakah dapat pahala berjemaah? Dah tidak dituntut untuk berjemaah, tak dapatlah pahala jemaah.
Tapi boleh? Boleh. Tapi jarang orang buat solat qabliyah ba'diyah secara berjemaah. Sangat jarang orang buat. Tapi kalau solat duha, ada orang buat. Sama juga. Solat duha, solat yang tidak dituntut untuk berjemaah. Nak buat berjemaah? Boleh. Itu biasa orang buat. Paling biasa solat sunat. Solat sunat hajat. Solat sunat hajat tak dituntut untuk berjemaah. Tapi paling ramai yang buat. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi dapat ke kepala jemaah? Tak dapat, dah tak dituntut kan? Tu antaranya. Jadi qabliyah ba'diyah ni kalau nak buat berjemaah pun boleh. Pun boleh. Lebih baik buat berjemaah daripada tak buat langsung. Sebab kalau jemaah ni semangat sikit contohnya, tapi tak berlaku kita. Kita tak berlaku di negara kita, tak ada orang buat gitu. Cuma mungkin zaman budak-budak dulu, mungkin kalau ustaz-ustazah nak ajar, mungkin boleh lah kot suruh buat. Kalau sembahyang di sekolah ke asrama sebagainya, boleh buat. Okey, kita masuk. Segala sunat rawatib yang ada qabliyah dan ba'diyah. Kat sini kita dapat faham bahawasanya ada solat sunat rawatib, solat sunat tadi ada yang ada qabliyah saja. Maksudnya solat sunat sebelum je, selepas tak ada. Ada gitu. Tapi tak ada solat sunat yang selepas saja. Solat fardu ada solat, ni solat fardu. Sebelum solat fardu tu ada solat sunat, dia panggil qabliyah. Selepas solat fardu namanya ba'diyah. Solat sunat tu. Solat sunat sebelum ada. Solat sunat sebelum solat fardu ada. Solat sunat sebelum solat fardu sahaja. Selepas solat fardu tu tak ada. Ada? Apa dia? Subuh dan asar. Dia ada sebelum aja. Selepas tak ada. Solat sunat yang ada sebelum dan ada selepas. Ada? Iaitu Zuhur, Maghrib, Isyak. Zuhur, Maghrib, Isyak ada sebelum dan ada selepas. Ada qabliyah dan ba'diyah. Okey. Solat sunat selepas saja. Sebelum tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi subuh, asar sebelum saja. Subuh, asar sebelum saja. Selain daripada subuh, asar, apa dia? Selain daripada subuh dan asar, Zuhur, Maghrib, Isyak lah. 5 je kan? Zuhur, Maghrib, Isyak. Yangnya ada sebelum dan selepas. Jadi solat sunat selepas saja tak ada. Solat ba'diyah lah kata tak ada. Jadi segala sunat rawatib yang ada qabliyah dan ba'diyah, maknanya 3 lah. Zuhur, Maghrib, Isyak. Jadi kita tukar. Segala sunat rawatib yang ada qabliyah dan ba'diyah, kita tukar ini. Solat sunat Zuhur, solat sunat Maghrib, solat sunat Asar. Tu maksudnya. 3 ni wajib ditentukan qabliyah atau ba'diyah. Wajib ditentukan qabliyahnya atau ba'diyahnya. Maksud wajib ditentukan ketika niat. Ketika niat tu Allahu Akbar. Sembahyang apa ni? Sembahyang sunat. Sunat apa? Sunat Zuhur. Sunat Zuhur ada qabliyah? Ada. Ada ba'diyah? Ada. Maka wajib niat sahaja aku solat fardu, sahaja aku solat sunat Zuhur, qabliyah sebelum. 3 saja. Zuhur, Maghrib, Isyak. Sebab dia ada dua-dua. Maka seperti baca tu, usalli sunnataz zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat qabliyah kerana Allah Ta'ala. Jika dia tidak ta'yinkan, dia tidak niat qabliyah, dia cuma niat solat sunat zuhur je, tapi tak niat qabliyah, atau tak niat sebelum. Qabliyah tu bahasa Arab, boleh je niat sebelum. Sahaja aku solat sunat zuhur sebelum zuhur. Sahaja aku solat sunat zuhur sebelum, boleh. Sahaja aku solat sunat qabliyah, boleh juga. Sebenarnya niat kat hati. Yang lintas kat hati tu ialah, okey, jika dia tak niat qabliyah, tak sah. Tak sah. Okey, dia tulis kat situ bahasa Melayu. Dia tulis bahasa Melayu di bawah tu kan. Dan usalli sunnatuz zuhri. Dan usalli sunnatuz zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala.
Dalam Jawi cantik je tulis. Tapi kat Rumi tulis usalli bahasa Rumi pula. Boleh lah. Usalli sunnataz zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Ini kalau solat sunat ba'diyah zuhur. Jadi kena niat macam mana? Usalli sunnataz zuhri macam tadi, rak'ataini 2 rakaat macam tadi, ba'diyatan. Wajib niat ba'diyah. Wajib niat ba'diyah, iaitu bila nak sembahyang sunat selepas solat zuhur. Ba'diyah. Soalan, sekejap lagi ni akhir baru kita jawab. Soalan dia akan terlintas persoalan dalam fikiran kita. Apabila solat sebelum, saya cuma bagi soalan, suruh untuk fikir, last sekali baru saya jawab. Masa nak habis nanti. Solat sunat qabliyah maknanya buat sebelum. Walaupun zuhur ada ba'diyah, tapi kita nak buat sebelum solat zuhur. Jadi sepatutnya kenapa nak kena wajib niat qabliyah ni? Sedangkan ba'diyah mana boleh? Boleh ke ba'diyah? Sebelum zuhur boleh ba'diyah? Tak boleh. Lepas zuhur baru boleh ba'diyah. Sebelum zuhur mana boleh ba'diyah? Maknanya sebelum zuhur solat sunat yang boleh hanya qabliyah. Jadi kalau solat sunat hanya qabliyah je boleh sebelum zuhur, kenapa perlu niat qabliyah ke ba'diyah? Sebab dia kata kalau yang ada qabliyah dan ba'diyah mesti ta'yinkan, mesti niatkan qabliyah ke ba'diyah. Sedangkan sebelum zuhur, sebelum solat fardu zuhur, mana boleh ba'diyah? Ba'diyah selepas. Jadi buat apa? Kenapa perlu niat ba'diyah lagi? Sebab ba'diyah memang tak sah. Kalau niat ba'diyah pun tak sah. Satu persoalan. Memang kena niat qabliyah. Walaupun ba'diyah tak boleh. Mana boleh ba'diyah sebelum zuhur? Sebelum sembahyang zuhur. Tak boleh ba'diyah, nak solat ba'diyah. Jadi hanya boleh qabliyah zuhur aja. Kalau macam tu, kenapa pula nak kena kata qabliyah? Dah memang qabliyah aja yang boleh. Okey, satu. Yang kedua pula, solat ba'diyah, solat selepas. Ba'diyah tu nama selepas. Maksud ba'diyah tu selepas. Jadi lepas dah solat zuhur, maka nak solatlah sunat selepas. Bukan solat sunat sebelum qabliyah. Kalau solat qabliyah maknanya sebelum. Sebelum tu sebelum sembahyang zuhur. Sekarang dah sembahyang zuhur. Boleh ke lepas sembahyang zuhur, fardu zuhur, sembahyang qabliyah? Itu ba'diyah. Jadi tak perlulah niat qabliyah ke ba'diyah. Sebab lepas zuhur, lepas solat fardu zuhur, mana boleh sembahyang lain selain daripada ba'diyah zuhur. Tapi tetap kena niat juga qabliyah ba'diyah. Kenapa? Question mark. Kenapa? Okay, kita untuk kita fikirkan dan renung-renungkan dan selamat beramal. Okey. Sambung lagi. Tu persoalan yang ujung baru kita jawab. Maknanya, artinya sahaja aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat ba'diyah kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar tu takbiratul ihram lah tu. Dengan ini kiaskanlah pada sembahyang lain. Kiaskanlah pada sembahyang lain. Kenapa ajar salwa? Kan dah cakap, sabarlah dulu. Hujung. Stay tune. Tunggu sehingga ke penghujung. Titisan darah yang tak akhir. Jangan syahid. Saja je lah. Iklan kena ada. Okay. Dengan ini kiaskanlah pada sembahyang lain. Sembahyang lain tu apa? Sembahyang maghrib kan, zuhur, maghrib dan isyak kan. Maghrib pun sama. Solat maghrib 2 rakaat. Sahaja aku solat fardu maghrib. Sahaja aku solat sunat maghrib qabliyatan. Sahaja aku solat sunat maghrib qabliyatan. Kan? Kena gitu, wajib gitu. Sebab maghrib ada qabliyah ba'diyah. Usalli sunnatal maghribi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Ini adalah susunan aja. Usalli ni. Nak tukar lain tak apa. Ada yang doa usalli sunnatan qabliyatan maghrib. Ada gitu. Ada usalli sunnatal maghribi qabliyatan raka'ataini. Ada gitu. Susunan tu tak kisah, yang penting niat kat hati tu.
Okey. Jadi ketika nak solat ba'diyah maghrib, macam itulah, sahaja aku solat sunat maghrib, sahaja aku solat sunat maghrib ba'diyah, selepas kan Allah Ta'ala. Macam tu juga isyak, usalli sunnatal isya'i raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Itu yang sebelum. Yang selepas usalli sunnatal isya'i raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Okey. Saya terlupa nak sebut tadi, yang mula-mula tadi. Kalaulah solat qabliyah, kalau katakanlah solat qabliyah, dia dapat membantu solat fardu dengan cara berangan ke, buat cepat-cepat ke, buat kelang kabut ke, kena semua dekat qabliyah. Bila penat ke, lelah ke, serabut ke, semua ada terkena kat qabliyah. Bila nak solat fardu nanti, otak fikiran dah tenang. Dia sebagai qabliyah ni sebagai penenang, sembahyang standby. Okay. Habis tu ba'diyah apa guna dia? Ba'diyah lupa sebut tadi. Ba'diyah gunanya adalah, hikmahnya adalah, jika ada kecacatan, sedikit kecacatan dalam sembahyang fardu, yang ba'diyah ni tolong. Kecacatan yang tak batal lah. Contohnya subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana. Tak sebut dah pun. Tak bunyi dah pun. Maknanya 2,5 dia baca. Mana kira dia sunat 3 kali. Jadi cacatlah sikit sembahyang dia. Ba'diyah nanti cover. Lupa Allahu akbar. Betul, Allahu akbar kabira. Betul tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamak, lupa baca auzubillah. Tapi dah baca bismillah, alhamdulillah dah, teruskan je lah. Nanti siapa cover ni? Ba'diyah cover. Begitulah yang lain-lain lah. Iaitu ada kekurangan dalam solat fardu, ba'diyah cover. Qabliyah apa guna dia? Untuk tempat bertenang. Nak kelang kabut, nak berangan, semua dekat qabliyah. Bukan suruh berangan dekat qabliyah. Memang kita dituntut untuk khusyuk, tapi kalau tak jadi juga, nak khusyuk punya lah, bukan main lah, kali tak khusyuk juga. Jadi biarlah dia berlaku dekat qabliyah. Nanti kan sembahyang qabliyah saja je tak nak khusyuk kan. Bukan maksud tu. Jangan salah faham pula. Sambung lagi. Sunat rawatib yang tiada ba'diyah. Tiada ba'diyah tidak wajib tentukan qabliyah atau ba'diyah. Jadi solat sunat yang tiada ba'diyah, dia tak sebut sini solat sunat yang tiada ba'diyah ataupun solat sunat yang tiada qabliyah. Tak ada. Sebab semua solat sunat, solat fardu, solat fardu sunat rawatib yang tiada ba'diyah, dengan maksud solat fardu yang tiada ba'diyah, dia hanya ada qabliyah saja. Tidak wajib ditentukan qabliyah atau ba'diyah. Sebab apa tak wajib tentukan qabliyah atau ba'diyah? Sebab mana ada ba'diyah. Jadi bila tak ada ba'diyah, hanya ada qabliyah semata-mata, maka tak wajib tentukan dalam niat tu qabliyah ke ba'diyah. Sebab ba'diyah memang tak ada. Nampak tak sedikit perbezaan? Ini clue jawapan tadi. Tadi qabliyah ba'diyah ada. Cuma mana boleh sembahyang ba'diyah ketika sebelum sembahyang zuhur. Tapi kena niat wajib juga qabliyah. Cuma ba'diyah ada tapi tak boleh sembahyang lagi. Tu clue dia. Yang ini bukan tak ada ba'diyah. Yang ini ba'diyah memang tak ada. Yang hanya ada qabliyah aja. Jadi solat fardu yang sunatnya, rawatibnya tiada ba'diyah. Maknanya qabliyah ada. Maknanya semua solat sunat rawatib ada qabliyah. Senang nak ingat. Semua solat sunat rawatib ada qabliyah, ada sebelum. Tapi semua solat sunat semua solat tadi ada yang tak ada ba'diyah, iaitu ada 2, subuh dan asar. Tak ada selepas, yang ada sebelum sahaja. Okey. Sunat rawatib yang tiada ba'diyah tidak wajib ditentukan qabliyah atau ba'diyah. Sebab ba'diyah tak ada. Kalau tentukan ba'diyah pun tak sah. Yang ada qabliyah je. Jadi tak wajib tentukan niat tu qabliyah atau ba'diyah. Seperti
usalli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Mana ada qabliyatan? Boleh juga niat gini, usalli sunnatal fajri rak'ataini lillahi ta'ala. Boleh juga. Sebab dua perkara yang sama. Kalau kita nak salat subuh, usalli fardal fajri. Boleh. Usalli fardal fajri. Sahaja aku salat fardu fajar. Boleh. Tapi kita terkenal dengan subuh. Subuh pun subuh lah. Sama juga salat sunat. Usalli sunnatas subhi. Boleh juga kita niat gini. Usalli sunnatal fajri. Sebab fajar kan, fajar menyingsing. Fajar sadiq. Terbitnya fajar, nampaknya fajar. Cahaya tu dah nampak dekat kaki langit. Cahaya matahari tu. Tapi matahari tak terbit lagi. Belum syuruk. Jadi sebab tu dia panggil solat sunat fajar. Solat fajar. Solat fardu fajar. Kerana fajar sadiq. Okay. Jadi usalli sunnatus subhi. Boleh juga usalli sunnatul fajri rak'atain lillahi ta'ala. Tak ada qabliyatan pun. Sebab ba'diyah tak ada. Bila ba'diyah tak ada, buat apa? Bila ba'diyah tak ada, tak perlu nak niat qabliyah atau ba'diyah. Kerana ba'diyah memang tak ada dah. Artinya, sahaja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak ada qabliyah. Allahu Akbar tu takbiratul ihram. Dengan ini, kiaskanlah sembahyang sunat dahulu daripada asar. Asar juga tak ada ba'diyah. Maka, niatnya, usalli sunnatal asri raka'atain lillahi ta'ala. Kalau nak niat qabliyah boleh tak? Boleh juga. Usalli sunnatus subhi raka'atain qabliyatan lillahi ta'ala. Boleh juga. Walaupun sebab apa? Tak wajib kan? Tapi sunat lah. Tapi boleh lah juga. Usalli sunnatal asri raka'atain qabliyatan lillahi ta'ala. Boleh. Walaupun tak ada ba'diyah. Boleh. Kiaskanlah sembahyang sunat dahulu daripada asar. Seterusnya, cara mengerjakan sembahyang sunat rawatib ini, eloknya, sekarang nak tengok cara sembahyang pula macam mana. Eloknya ialah 2 rakaat, 1 takbir, 1 salam. 2 rakaat, 1 takbir, 1 salam. Takbir tu takbiratul ihram, bukan takbir intiqalat. Rakaat yang pertama baca Fatihah dan suratul kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Sunat. Dan rakaat kedua baca Fatihah. Fatihah tu wajib, rukun. Dan suratul ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi cara mengerjakan solat sunat rawatib qabliyah ke ba'diyah ke, dengan cara 1 takbiratul ihram, memanglah 1, dan 1 salam. 1 salam. Itu cara dia. Rakaat pertama wajib baca Fatihah, sunat baca kuliah. Rakaat kedua wajib baca Fatihah, sunat baca kulhu. Sunat je, nak baca surah lain pun boleh, dah nama sunat kan. Okey. Senang aja ni, tak ada apa pun. Yang ini yang rare sikit. Boleh juga dicantumkan. Ni rare sikit. Maknanya solat sunat subuh tak payah sebut qabliyatan lah. Ya, tak payah niat qabliyatan. Nak niat pun boleh. Subuh dan asar. Nak niat pun boleh, tak nak niat pun boleh. Tapi zuhur, maghrib, isyak mesti kena niat qabliyah atau ba'diyah. Boleh juga, yang ni rare sikit. Ada soalan, tapi ada ghairu muakkad dan muakkad ya ustaz, minta pencerahan. Pencerahan apa itu minggu lepas punya? Itu pelajaran minggu lepas, muakkad dengan ghairu muakkad. Jadi hari ni tak terangkan dah lah. Teruklah macam tu, setiap kali nak kena terang balik benda yang dah lepas. Sebab tu tak boleh ponteng ke lah. Minggu lepas dah terang dah muakkad dengan ghairu muakkad secara panjang lebar, sejam 20 minit minggu lepas. Okey, sebab tu tak terang kan. Sebab tu kita sambung. Tu namanya pengajian berkitab. Dia tak undur balik. Dia terus ke depan. Jalan terus. Kalau ulang balik, tu bukan ngaji kitab. Itu dia panggil umum. Kuliah umum. Ini kitab. Jadi kena ikutlah susunan kitab.
adakah, kenapa dua surah ini disunatkan? Ada cerita di sebalik ke? Tak ada cerita di sebalik. Kuliah dan kulhu, banyak solat-solat sunat, kuliah dan kulhu. Sunat surah dia kuliah dan kulhu. Banyak solat sunat. Solat hajat, solat istikharah, solat qabliyah ba'diyah, solat maghrib fardu. Solat maghrib fardu pun kuliah kulhu. Solat ketika musafir buat qasar. Ketika musafir qasar kan. Qasar kan maksud dia nak buat dua lah. Zuhur ke asar ke dia nak buat dua kan. Isyak ke dia nak buat dua. Dalam keadaan musafir sunat kuliah kulhu juga. Solat fardu ni. Solat air raya kuliah kulhu. Ada sunat juga. Solat air raya ada banyak lagi. Pertama ada surah Qaf, yang kedua rakaat kedua surah Qamar. Ada juga sunat juga Sabbi isma rabbikal a'la rakaat pertama, rakaat kedua hal ata. Ada sunat juga kuliah kulhu. Saya ambil yang kuliah kulhu je lah. Solat minta hujan kuliah kulhu. Solat gerhana kuliah kulhu. Banyak. Kenapa ni? Tak ada cerita di sebalik. Cuma ada hadis-hadis daripada Nabi SAW, dia suruh baca surah ni kuliah kulhu. Jadi maka ulama ambil daripada hadis tadi, dikiaskan dengan solat-solat yang lain. Maknanya rahsianya daripada hadis. Okey. Yang ni yang rare sikit. Nabi SAW solat sunat baca surah yang sama ke Ustaz? Kafirun dan kulhu. Tak. Nabi solat sunat panjang. Solat sunat Nabi sampai bengkak-bengkak kaki. Panjang. Sejam berdiri. Rukuk 15 minit. Sujud setengah jam. Nabi solat sunat. 2 rakaat tu kadang-kadang 2-3 jam. Takkan kuliah kulhu. Nabi baca surah panjang. Sahabat pernah sembahyang sunat belakang Nabi. Nabi baca perlahan je, tapi Nabi sahabat dengar lah slow-slow. Baca surah Baqarah. Habis surah Baqarah, Nabi sambung Ali Imran. Sahabat kata, aku dah tak tahu. Aku rasa Nabi macam tak nak rukuk je. Lepas satu surah, sambung satu surah. Lepas satu surah, sambung satu surah. Sampai surah Ma'idah. Nabi baca solat sunat. Sahabat kata, aku rasa macam Nabi ni memang tak nak rukuk dah. Aku terasa gitu dah. Jadi yang ini, yang kuliah kulhu ni adalah Nabi ada menyarankan para sahabat untuk baca kuliah kulhu dalam sembahyang yang tertentu. Maka ulama kiaskan, sebab Nabi sebut kuliah kulhu, ulama kiaskan solat sunat ni kuliah kulhu, sunat lain pun kuliah kulhu jugalah. Dia kias. Okey, sambung lagi. Dua surah tu merujuk kepada ketauhidan. Boleh juga nak kata gitu. Memanglah kuliah kulhu tu dua-dua tauhid. Boleh kata gitu juga. Boleh kata gitu. Boleh je. Hikmah kan. Boleh juga dicantumkan sekali sunat. Boleh juga dicantumkan sekali sunat yang muakkad dengan yang tiada muakkad. Yang macam kita bincang minggu lepas. 4 rakaat cantum. Maknanya dua-dua kan? Cantum dengan satu takbir dan satu salam. Yang ni rare sikit. Dengan satu takbir dan satu salam, dan dengan satu tasyahud atau 2 tasyahud. Yang ni rare sikit. Gabung. Ya. Kita dah mengaji sebelum ni bahawasanya solat sunat terbahagi kepada rawatib terbahagi kepada muakkad dengan ghairu muakkad. Yang mana muakkad ada 10, ghairu muakkad ada 12. Antaranya yang ada muakkad dan ghairu muakkad adalah zuhur. Zuhur muakkad 2, ghairu muakkad tambah lagi 2, jadi 4. Ba'diyah dia pula, itu qabliyah. Ba'diyah dia pula, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ada tambah lagi 2 rakaat. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad, sembahyang zuhur lah. Jadi nak gabungkan, boleh. Maksudnya gabung macam mana? Gabung di antara muakkad dengan ghairu muakkad, buat 4 rakaat straight. Ataupun 4 rakaat, ataupun 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat tu memang boleh lah. 2 rakaat muakkad,
qabliyah zuhur, kemudian 2 rakaat lagi ghair muakkad qabliyah zuhur juga. Yang ini nak bagi tahu 4 direct, 4 rakaat direct. Sama ada tahiyat awal ke tak ada ke, tu nombor 2, tapi direct 4. Macam mana tu? Macam mana? Mana ni? Niat dia usalli sunnataz zuhri, sama dah, 4 raka'atin qabliyatan lillahi ta'ala. Dia kalau nak buat 4 rakaat, nak gabung 4 rakaat gabung. Sunatnya 2-2, tapi dia nak buat 4 gabung. Boleh? Boleh. Jadi sebelum sembahyang zuhur sembahyang zuhur fardu, sebelum sembahyang fardu zuhur, sembahyang sunat qabliyah 4 direct. Jadi orang ingat, dia dah sembahyang zuhur ke? Orang akan perasan gitu. Kalau dia buat tahiyat awal. Boleh juga nak buat tahiyat awal. Boleh juga tak nak buat tahiyat awal. Maksudnya 4 direct. Tahu-tahu je tahiyat akhir. Boleh, dua-dua boleh. Okey? Sekejap, apa lagi ya? Artinya sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat qabliyah. Kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar. 4 direct, dia nak buat gitu boleh. Mana lagi baik? 4 direct ataupun 2-2? Sebab dua muakkad, 2 ghair muakkad qabliyah zuhur. Macam tu juga qabliyah Isya, macam tu juga qabliyah Asar. 2-2 4 2-2 qabliyah Asar. Soalannya, mana lagi afdal, 2-2 ke 4 direct? Ada satu kaedah fiqh yang berbunyi makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Makana aktsaru fi'lan, lagi banyak perbuatan, makana aktsaru fi'lan, lagi banyak perbuatan, kana aktsaru fadlan, maka lebih besar fadilat. Jadi maknanya, kalau sembahyang 2-2 qabliyah zuhur, berapa kali ada takbiratul ihram? 2 kali. Berapa kali ada salam? 2 kali. Sebab buat 2 rakaat. 2 kali ada salam, 2 kali ada salam, 2 kali ada takbiratul ihram, 2 kali ada salam. Kemudian pula, macam mana Fatihah? Fatihah sama. 4 rakaat tu 4 kali. Tak kisahlah 2-2 ke 4 straight ke, sama je Fatihah 4 kali. Surah pun sama. Apa lagi? Kelebihan dia lagi. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ada 2 kali. Kalau buat 2-2. Tapi kalau 4 direct, duduk tahiyat akhir ada 1 aja. Apa lagi? Jadi lebih banyak perbuatan, lebih afdal, lebih banyak fadilat. Jadi 2-2 lebih afdal daripada 4 direct. Macam mana pun boleh kalau nak buat 4 direct. Okey? Kita tengok rakaat pertama baca Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Macam tadi, Fatihah tu rukun wajib, Qul ya tu sunat. Rakaat kedua ni nak buat 4 straight ni. Rakaat kedua baca Fatihah rukun wajib dan Qul huwallahu ahad. Tu sunat lah. Nak baca yang lain pun boleh. Okay. Pada rakaat kedua, maksudnya habis je rakaat yang kedua tu, jika berkehendak bolehlah duduk membaca tasyahud. Kalau nak baca tahiyat awal boleh. Macam tasyahud awal. Bukan macam lagi, memang tasyahud awal. Kalau nak buat boleh. Macam solat zuhur lah. Kalau nak buat. Jika nak, silakan buat tahiyat awal. Sebab dah 2 ya. Dan jika berkehendak, jika tidak berkehendak, kalau tak nak, belum, kejap. Okey. Jika tak nak, jika tiada berkehendak, terus bangun untuk rakaat ketiga. Tak payah tahiyat awal, bangun untuk rakaat ketiga. Baca Fatihah,
Kalau nak buat 4 direct ni, baca Fatihah rukun, wajiblah baca. Jika berkehendak rakaat ketiga ni, bolehlah baca Qul a'udzu birabbil falaq, rakaat ketiga. Kemudian sujud, ialah macam biasalah habiskan rakaat ketiga. Kemudian bangun untuk rakaat keempat, baca Fatihah tu rukun wajib. Jika berkehendak, bolehlah baca surah Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian sujud, teruskan rakaat maksud sujud tu rukuk sujudlah, serta tasyahud akhir dan salam. Tu cara dia. Jadi 4 rakaat direct tanpa tahiyat awal. Qul ya rakaat pertama, Qul hu rakaat kedua, Qul a'udzu birabbil falaq rakaat yang ketiga, Qul a'udzu birabbin nas rakaat keempat. Direct. Jika tiada berkehendak membaca surah pada rakaat yang ketiga dan keempat pun boleh juga. Memanglah rakaat pertama, rakaat kedua tak nak baca surah pun boleh kan? Okey. Rakaat ketiga, rakaat keempat tak nak baca surah pun boleh. Okey. Juga tinggal Fatihah saja boleh. Fatihah kan rukun, kenalah Fatihah, baca Fatihah seperti semayang Zuhur. Dia kata kalau 3 ke 4 tu tak nak baca pun tak apa. Memanglah rakaat pertama, rakaat kedua tak nak baca surah pun tak apa. Okey. Cuma kaedah dia gini. Ini satu kaedah seterusnya. Kaedah yang seterusnya adalah selepas tahiyat awal tiada disunatkan surah lagi. Selepas tahiyat awal tak sunat surah. Apa sembahyang sekalipun, lepas tahiyat awal tak sunat surah, Fatihah saja. Jadi menjadi satu pilihan bagi kita. Kalau kita tahiyat awal, ianya sunat ab'ad, pahala besar lah juga. Tapi lepas pada tu, rakaat ketiga, rakaat empat, tak sunat baca surah. Fatihah wajib, tapi surah tak wajib. Kalaulah kita tinggal sunat ab'ad, rugi. Tahiyat awal sunat ab'ad, rugi. Tapi untung dekat, boleh baca surah sampai akhir. Pilihlah mana nak. Setengah ulama' mengatakan lebih afdal baca surah keempat-empat, maknanya tak payah tahiyat awal. Ada ulama' kata lagi afdal tahiyat awal, walaupun tak boleh baca surah lepas pada tu. Okey. Demikian juga terus lagi. Demikian juga pada sunat ba'diyahnya. Ba'diyah Zuhur tadi dilakukan seperti qabliyahnya. Lafaznya usalli sunnataz zuhri arba'a raka'atin ba'diyatan lillahi ta'ala. Nak buat 4 direct boleh. Artinya sahaja aku sembahyang sunat Zuhur 4 rakaat direct, 4 rakaat direct, ba'diyah kerana Allah Ta'ala samalah macam tadi. Samalah macam tadi. Allahu Akbar. Tu takbiratul ihram. Lepas tu kerjakanlah keempat-empat rakaat itu sama macam qabliyah tadi, sama je, bezanya niat tadi je. Dan penerangan juga sama, boleh buat dua tahiyat awal, ataupun boleh buat 4 direct. Sama sebiji, semua sama macam tadi. Okey. Seterusnya, baca lagi seterusnya. Boleh juga, ni rare lagi. Ni lagi rare pada tadi. Yang ni lagi lebih pelik daripada tadi. Kita jarang dengar. Boleh juga keempat-empat rakaat qabliyah itu dicantumkan dengan keempat-empat ba'diyah. Jadi 8 rakaat. Gabung. Dilakukan selepas mengerjakan, selepas ba'diyah ya, selepas mengerjakan sembahyang fardu dengan 1 takbir dan 1 salam. Maknanya solat Zuhur tadi 4 tadi dah gabung dah 4. Ba'diyah dah gabung dah 4 lepas sembahyang Zuhur. Ini dia nak gabung sekaligus semua. Ba'diyah dengan qabliyah dengan syarat. Boleh dengan syarat. 8 rakaat lah dengan syarat. Syaratnya tak boleh buat sebelum solat Zuhur dia buat 8 rakaat. Kenapa 8 rakaat ni? Nak buat qabliyah ba'diyah tak boleh, tak sah. Habis tu
nak buat qabliyah ba'diyah yang gabung 8 rakaat tadi selepas Zuhur. Lepas habis main Zuhur, boleh buat qabliyah ba'diyah direct, marathon 8 rakaat. Macam mana nak niat? Lafaznya usalli sunnataz zuhri 8 rakaatin. 8 rakaat tu, samani tu. Qabliyatal ba'diyata lillahi ta'ala. Bila ada alif lam tak boleh tan ya, tak boleh ada tanwin di belakang. Tu kaedah juga tu. Jika kita tengok ada alif lam di depan kalimah itu, tak boleh ada tanwin. Tadi qabliyatan, ba'diyatan. Kenapa? Tan tu, tan belakang tu, tanwin tu. Sebab tak ada alif lam kat depan. Bukan al-qabliyatan, bukan qabliyatan saja. Tapi bila ada alif lam kat depan, tak boleh tanwin. Di satu baris je lah. Jadi sebab tu kat sini qabliyata, tak ada tan dah. Qabliyatal ba'diyata, bukan ba'diyatan. Sebab ada alif lam. Bila ada alif lam, maka tak bolehlah tanwin kat belakang tu. Kaedah semua tu lah. Okay. Cuma kalau kita tengok kitab kita agak special sikit. Cuba tengok. Dia ada nun kecil, nun tambah tu. Rakaati, bukan rakaatin, rakaati. Lepas tu nun tu baris bawah juga. Ada nun kecil, nun tambah. Ada tak? Yang jawi, yang jawi ada, yang rumi pun ada. Nun tu. Nun yang ditambah dengan pen. Nun yang tambah dengan pen. Rakaati, lepas tu nun rapat tu. Kenapa jadi gitu? Nun iwad. Sebenarnya rakaatin, tapi rakaatin lepas tu ada hamzah tu kan, alif lam tu. Macam mana nak baca? Rakaatin macam tu. Mana boleh? Mana punya kaedah ngaji gitu? Maka dihidupkan nun tanwin tu. Tanwin tu dihidupkan nun. Jadi raka'atinil qabliyatal ba'diyata lillahi ta'ala. Bunyi dia gini. Usalli sunnataz zuhri 8 raka'atinil saya pun syasyul. Usalli sunnataz zuhri 8 raka'atinil qabliyatal ba'diyata lillahi ta'ala. Jangan tiba-tiba pula buat pelik daripada tu Okey, jadi itu niat ni kalau nak buat 8 rakaat direct. Ini adalah pandangan Syekh Ramli ni, yang dalam kitab kita ni. Sahaja aku sembahyang sunat zuhur 8 rakaat qabliyah ba'diyah. Qabliyah dan ba'diyah kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ini adalah pandangan Syekh Ramli. Pandangan Ibnu Hajar Al-Haythami tak boleh gabung. Tapi Syekh Ramli bagi gabung. Pendapat dalam kitab kita adalah pendapat Syekh Ramli. Lepas baca Fatihah dan sebarang surah, dia tak sebut surah dah. Sebarang surah. Maksudnya baca macam tadi lah. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, rakaat ketiga kul a'udzu birabbil falaq, rakaat keempat kul a'udzu birabbin nas. Tak cukup lagi lah. Kena undur. Maksudnya sebarang surah lain lah. Okey. Okey. Apa-apa surah lah. Sebab tu dia tak sebut. Sebab banyak sangat. Rukuk, lepas baca surah rukuk lah. Sujud, buat begitu sehingga habis 8 rakaat. Selepas tu tasyahud terus salam. Sama juga iaitu tahiyat awal boleh buat dekat rakaat ke-6. Tahiyat awal boleh buat dekat rakaat ke-6 kalau nak buat. Kemudian tahiyat akhir. Maknanya ada 6 rakaat dekat depan tu, baru tahiyat awal. Ataupun nak buat satu salam je, satu tahiyat, satu salam. Satu salam lah, satu tahiyat. Boleh juga, direct 8. Pernah terjadi dulu, kami di pondok dulu, orang datang biasa jumpa Tok Guru.
Biasa orang datang untuk jumpa Tok Guru. Macam-macam orang ada jumpa. Macam-macam perangai ada jumpa. Kami duduk perhati lah. Kadang-kadang dia datang waktu semayang, kadang-kadang dia datang waktu Tok Guru berehat. Orang awam, dia tak belajar adab-adab. Tapi nak macam mana, biar je lah. Tok Guru pun layan je. Tapi kadang-kadang guru ni dia kadang-kadang dia pandang tembus jugalah. Ada kasyaf dia lah. Dia pandang tembus. Apabila dia tengok, sebab kadang-kadang Allah nak tanya benda ni, Allah nak tanya benda mengarut gini, macam tu lah. Adalah soalan-soalan pelik-pelik yang nak jumpa Tok Guru ni. Kadang-kadang dia bila dia tengok, dia boleh tahu, ini nak tanya Allah, malah aku ni tanya benda mengarut gini. Contohlah kan, contohnya cerai 3, talak 3. Lepas tu macam mana nak rujuk juga, tak nak bagi kahwin lain, sayang kat isteri lagi. Kan soalan pelik gitu. Engkau cerai bukan main, sampai talak 3. Lepas tu pula dah menyesal, tak nak Cina buta. Tak nak, mana boleh, bini aku. Tapi nak rujuk mana boleh. Macam ada soalan-soalan gitu. Jadi Tok Guru kadang-kadang Allah letih kan. Bila dia kadang-kadang dia nampak tau, dia macam tahu je ni benda soalan macam tu adalah. Akhir sekali dia datang waktu sembahyang. Akhir sekali Tok Guru sembahyang. Lepas satu rakaat. Lepas satu rakaat. Kita kata Allah banyaknya rakaat. Rupanya masa tu sembahyang Zuhur. Lepas sembahyang Zuhur. Rupanya dia sembahyang 8 ni, direct. Jadi bolehlah kita guna, kalau kita ada orang nak jumpa kita malas nak jumpa dia, sembahyang 8 rakaat direct. Dia tunggu Allah, ini wali apa, wali kutub, wali apa ni, balik lah. Nak tunggu tak tunggulah. Bolehlah buat bila kita malas jumpa orang. Solat 8 rakaat direct. Okay, boleh buat. Cuma kalau dia berniat macam sama solat tadi, ketika dia nak sama dia senang sembahyang 4 saja ataupun 4 direct ataupun 8 direct, maka sembahyanglah. Kadang-kadang dia nak macam ni. Dia nak sembahyang 4 direct, nak sembahyang 4 tapi ada tahiyat awal. Okey. Ataupun dia nak sembahyang 8 dan ada tahiyat awal. Nak buat tahiyat awal. Ketika sembahyang tu dia niat nak buat tahiyat awal. Tiba-tiba terlupa sunat sujud sahwi. Dia nak buat 4 direct, yang ambil yang 4 tadi, 4 direct. Dan ada tahiyat awal. Tiba-tiba alamak dah rakaat keempat, Allah lupa tahiyat awal sembahyang sunat cerita ni. Sembahyang sunat asar, qabliyah asar 4 rakaat. Nak niat nak buat tahiyat awal, tiba-tiba terlupa sunat sujud sahwi sebelum salam. Ataupun nak buat 8 rakaat. Niat nak tahiyat awal tapi banyak sangat rakaat sampai terlupa rakaat ke berapa dah. Akhir sekali tak buat tahiyat awal. Sedangkan ketika sembahyang dia berniat nak buat tahiyat awal, maka sunat sujud sahwi sebelum salam. Sunat, tak wajib, sunat. Tapi kalau memang awal-awal lagi dia memang berniat tak nak buat tahiyat awal, 4 rakaat direct tak nak buat tahiyat awal, maka tak ada sujud sahwi, tak sunat sujud sahwi. Sujud sahwi batal sembahyang. Nak 8 rakaat direct aku nak buat, tak nak sujud sahwi, maka kalau dia nak buat 8 direct tak nak tahiyat awal, maka kalau dia sujud sahwi batal. Sebab dia memang niat tak nak tahiyat awal. Sujud sahwi buat apa? Okey, gitu. Okey. Menjadi persoalan, nak menjawablah persoalan. Menjadi persoalan. Kalau buat 8 rakaat direct, maknanya qabliyah buat ba'diyah. Sebab qabliyatan wa ba'diyatan kan, jadi qabliyah dan ba'diyah buat 8 rakaat selepas solat Zuhur. Maknanya qabliyah dia telah buat lepas. Nama qabliyah. Boleh ke solat sunat sebelum qabliyah buat selepas? Boleh ke? Bolehkah solat sunat sebelum buat selepas? Yang 8 rakaat tu boleh? Boleh. 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 Ya, boleh. Persoalan yang timbul, sah ke jadi qada? Tak jadi qada. Solat sunat qabliyah buat selepas solat fardu, buat ba'diyah, tapi niat qabliyah, tapi buat selepas. Boleh ke? Boleh. Contohnya dalam 8 rakaat tadi, nak buat 8 rakaat tadi, boleh. Qabliyah dia buat selepas, boleh. Qabliyah dia tak jadi qada, dia jadi tunai. Sebenarnya qabliyah tu adalah istilah nama sahaja, bukan maksud sebelum, bukan maksud semestinya sebelum. Kita niat qabliyah, maknanya solat sunat sebelum Zuhur.
Sebelum fardu zuhur solat sunat. Jadi itu cuma nama aja. Maksud namanya qabliyah. Nama solat sunat sebelum. Tapi kalau buat selepas pun boleh. Sama ada nak buat 8 rakaat macam tadi atau nak buat 2. Dia solat sunat qabliyah selepas zuhur, selepas maghrib, selepas isyak, semua boleh. Qabliyah dibuat selepas. Boleh. Pada mazhab Syafi'i, solat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah ada waktunya. Solat sunat qabliyah bermula boleh buat apabila masuk waktu. Zuhur ke subuh, kita ambil subuh lah. Subuh, bila boleh qabliyah subuh? Bermula boleh qabliyah subuh tu bila? Apabila masuk subuh. Kalau subuh tak masuk lagi, tak boleh qabliyah. Dia kena masuk subuh dulu. Dengan subuh dah masuk, maka boleh dah qabliyah. Boleh sembahyang qabliyah. Tapi tak boleh sembahyang ba'diyah. Qabliyah je boleh. Okey. Bilakah habis waktu tak boleh dah nak qabliyah? Bila? Pada mazhab Hanafi dan Hambali, apabila solat fardu aja tak boleh qabliyah dah. Tu mazhab lain. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, qabliyah hanya boleh ketika masuk waktu. Dan habis waktunya dah tak boleh sembahyang qabliyah dah apabila kita solat fardu. Kalaulah kita lepas azan kita solat qabliyah, lepas azan solat qabliyah, lepas tu 10 minit lepas tu solat fardu zuhur, maka waktu qabliyah yang boleh cuma 10 minit aja, iaitu daripada azan tadi, daripada masuk waktu sehingga ke sembahyang zuhur, itu saja. 10 minit. Itu bukan mazhab Syafi'i. Itu mazhab Hanafi dan Hambali. Mazhab Syafi'i berbeza. Mazhab Syafi'i macam mana? Ini jawapan yang awal-awal tadi tu. Macam mana? Solat sunat qabliyah bermula daripada masuk waktu zuhur. Betul? Zuhur pula subuh. Samalah zuhur ke subuh. Masuk subuh, maka boleh qabliyah. Bilakah tak boleh dah sembahyang ataupun dah habis waktu dah sembahyang qabliyah tadi? Apabila habis subuh. Bukan apabila solat subuh. Maknanya qabliyah boleh buat lepas subuh walaupun waktu tahrim. Ya. Solat sunat qabliyah boleh buat lepas subuh. Masuk lepas subuh tu lepas solat subuh. Habisnya waktu, tamatnya waktu qabliyah subuh apabila syuruk, apabila habis subuh. Macam itulah juga zuhur. Bermula qabliyah zuhur boleh sembahyang apabila masuk zuhur. Habisnya waktu qabliyah zuhur adalah bila masuk asar. Bila masuk asar, maka tak boleh qabliyah dah. Jadi kalaulah dia dah sembahyang zuhur sekalipun, boleh lagi buat qabliyah. Walaupun namanya qabliyah tu sebelum, boleh buat selepas. Tapi niat sebelum boleh. Jadi ramai orang salah faham kat sini. Dia kata qabliyah hanya boleh buat sebelum, selepas dah tak boleh buat dah. Kalau buat juga jadi qada. Tidak, jadi tunai. Kerana masuk waktu, maka bermulalah bolehlah qabliyah. Bila habis dah tak boleh qabliyah. Tapi dah sembahyang dah ni. Dah sembahyang zuhur dah ni. Boleh je qabliyah. Walaupun lepas sembahyang zuhur boleh. Bila tamat waktunya, masuk asar. Macam tu juga asar. Bermula boleh qabliyah apabila masuk waktu asar. Bolehlah qabliyah. Bila habis qabliyah tu? Apabila maghrib. Habis tu dah sembahyang zuhur, dah sembahyang asar. Dah sembahyang asar pun boleh qabliyah lepas tu. Kan lepas asar haram sembahyang. Lepas asar haram sembahyang. Lepas subuh haram sembahyang. Yang sembahyang yang bukan tuan punya sembahyang. Bukan tuan punya waktu. Tuan punya sembahyang pula. Bukan tuan punya waktu. Sedangkan asar adalah tuan waktu. Qabliyah asar, sunat asar, solat sunat asar adalah tuan waktu. Jadi tuan waktu, dia boleh buat bila-bila dia nak. Janji tak masuk maghrib lagi. Sama ada dia dah solat asar ataupun dia tak solat asar lagi. Boleh je qabliyah. Tak solat asar lagi, silakan qabliyah. Dah solat asar pun boleh qabliyah. Kerana waktu yang tamat, yang tak boleh dah sembahyang qabliyah asar apabila maghrib. Waktu tahrim apa? Dia honor. Solat sunat asar tu honor. Dia boleh buat bila-bila dia nak. Sama ada sebelum solat fardu asar ataupun selepas. Macam tu juga subuh. Macam tu juga zuhur. Macam tu juga maghrib. Solat, dia datang, imam dah takbir dah. Dia terus masuk sembahyang. Allahu Akbar. Sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib,
dia sembahyang 2 rakaat qabliyah. Boleh? Boleh. Sebab tak habis waktu lagi. So, qada ke tak qada tunai. Tapi peliklah sikit. Niat qabliyah. Saja aku solat sunat sebelum maghrib. Tapi dia buat lepas maghrib. Boleh. Qada ke tidak? Tunai. Sebab dia honor waktu. Tuan punya waktu. Dan lepas pada tu, barulah solat ba'diyah maghrib. Macam tu juga Isyak. Semai Isyak, malah nak solat qabliyah lagi, malah saja-saja je. Tak ada masalah. Solat je lah Isyak. Lepas solat Isyak, dia semayang qabliyah Isyak. Lepas tu semayang ba'diyah Isyak. Boleh. Jadi maknanya qabliyah boleh buat sebelum semayang dan selepas semayang. Jadi tak ada masalah nak buat 8 rakaat tadi. Sebab dia masih lagi dalam waktu. Tak ada masalah. Habis jawapan soalan ni awal-awal tadi tu apa? Kan qabliyah tu sebelum, ba'diyah tu selepas. Kenapa perlu niat lagi? Inilah jawapan dia, iaitu kenapa kena niat qabliyah dan ba'diyah? Contohnya lepas Isyak kena wajib niat ba'diyah. Kalau nak solat ba'diyah Isyak, kenapa kena wajib niat ba'diyah Isyak? Sedangkan kan dah lepas sembahyang Isyak. Sebab boleh sembahyang qabliyah. Lepas Isyak pun boleh. Jadi tentukanlah solat tu ada qabliyah dan ada ba'diyah. Yang mula-mula yang tadi. Solat yang ada qabliyah ba'diyah wajib ta'yinkan, wajib tentukan qabliyah ke ba'diyah. Kan? Jadi sebab apa? Sebab lepas sembahyang, walaupun lepas dah sembahyang fardu sekalipun, boleh je nak buat qabliyah, boleh je nak buat ba'diyah. Sekarang ni nak mana satu? Kena niat lah. Sebab tu kena niat qabliyah atau ba'diyah. Berbeza dengan ba'diyah ni, beza sikit, iaitu ba'diyah Isyak, ba'diyah maghrib, ba'diyah zuhur. 3 je kan? Ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah Isyak. 3 ni tak boleh dibuat sebelum semayang. Dia kata kalau qabliyah boleh buat selepas, ba'diyah pun boleh lah buat sebelum. Tak boleh. Ba'diyah tak boleh buat. Contohnya, dia sembahyang 2 rakaat ba'diyah zuhur sebelum sembahyang fardu zuhur. Tak boleh. Qabliyah je yang boleh buat selepas. Ba'diyah tak boleh buat sebelum ya. Ba'diyah bermula boleh solat ba'diyah solat sunat ba'diyah adalah setelah memberi salam solat fardu. Setelah memberi salam solat fardu, barulah boleh ba'diyah. Dan habisnya ba'diyah ni, waktu yang habisnya, waktu maksimum adalah masuk waktu lain. Kalau zuhur, bermula boleh ba'diyah adalah selepas bagi salam solat fardu zuhur, boleh dah ba'diyah. Waktu tamat ba'diyah adalah masuk waktu asar. Ba'diyah apa? Ba'diyah zuhur tadi masuk waktu asar. Jadi qabliyah dan ba'diyah bermula waktu yang berbeza, tamat pada waktu yang sama. Bermula waktu yang berbeza macam mana? Qabliyah bermula masuk waktu, baru boleh qabliyah. Ba'diyah bermula apabila dah semayang fardu. Kan berbeza. Tapi penamatnya, habis waktunya sama, iaitu masuk waktu lain bila habis waktu. Penamatnya sama, permulaannya je berbeza. Berbeza dengan mazhab Hanbali dan Hanafi. Kalau qabliyah buat sebelum, ba'diyah buat selepas. Tak boleh lah nak buat macam tadi, tak boleh. Itu mazhab lain. Cuma fadilat kau apa dah? Boleh slow lah. Fadilat sembahyang qabliyah selepas solat zuhur, selepas solat asar, selepas solat subuh, qabliyah dia ni. Selepas solat maghrib, selepas solat Isyak, qabliyah dia buat selepas, maka pahala dia kurang sikit. Buat qabliyah dapat banyak. Buat selepas yang qabliyah buat selepas kurang sikit. Maksudnya qabliyah lagi afdal lah. Qabliyah buat sebelum lagi afdal. Qabliyah buat selepas sah, tunai, besar pahala, sikit kurang. Masih lagi sunat. Wallahu a'lam. Siapa ada soal, sebab dah 1 jam dah, boleh soal. Saya nak baca sekejap lagi. Kita berhenti dekat solat witir. Solat witir pula. Solat witir. Mana solat witir? Okey, mari kita tengok soalan.
Alhamdulillah, orang Kuantan. Ismail Ibrahim pun ada. Lama tak nampak. Sungai Karang, Ismadi ada juga, orang Kuantan. Solat tasbih berjemaah, ya betul. Solat tasbih berjemaah juga tidak disunatkan berjemaah. Tapi buat boleh. Next. Apa lagi soalan yang ada? Kalau ada soalan, boleh soal. Banyak borak aja kat bawah ni, ha. Ustaz mesti ke kena letak dua rakaat semasa niat? Tak mesti. Yang ketika solat sunat qabliyah ke ba'diyah, yang wajib qasad dengan ta'yin saja. Itu pun panjang pula Macam mana nak pendekkan yang wajib adalah sahaja aku solat, kan? Sahaja aku solat sahaja aku solat sunat Zuhur, contohnya sahaja aku solat sunat Zuhur qabliyah. Tu je. Yang lain semua tak perlu, tak wajib. 2 rakaat ke apa ke, semua tak. Sahaja aku solat sunat Zuhur qabliyah. Ba'diyah pula sahaja aku solat sunat Zuhur ba'diyah. Itu je yang kena ada ketika niat tu. Kalau subuh sahaja aku solat sunat subuh, cukup. Sebenarnya boleh je sahaja aku solat subuh pun boleh. Sah juga. Sebab nak jadi fardu kena ta'arud sahaja aku solat fardu subuh. Jadi kalau dia tak niat fardu, maka jadi sunat juga, boleh je. Okey. Jadi kalau subuh sahaja aku solat sunat subuh, dah. Qabliyah tak perlu kan sebut tadi. Tak wajib. Sahaja aku solat sunat asar, boleh? Cukup. Qabliyah tak perlu. Maghrib sahaja aku solat sunat maghrib qabliyah, kena. Sebab ada qabliyah dan ba'diyah macam tadi. Sahaja aku solat sunat maghrib ba'diyah kena ada. Ya, ba'diyah kena ada. Sebab apa? Yang ada qabliyah dan ba'diyah kena ta'yinkan, kena niatkan ni qabliyah atau ba'diyah. Sahaja aku solat sunat isyak, qabliyah kena ke? Ya, kena. Sebab ada qabliyah ba'diyah, maka qabliyah. Ba'diyah pun begitu juga. Ustaz, Encik Jali nak masuk live tanya soalan. Loh, ya ke? Masuk kalau nak tanya. Saya buka je. Perasan saya tak baca soalan tadi. Saya tak baca, patut soalan bagi tahulah awal-awal. Masuk Bajali, pengurusi masjid pengurusi masjid Salahuddin Al-Ayyubi nak masuk, silakan. Kalau ada lagi lah, sebab dah lewat dah ni, saya baca lambat. Kalau masuk boleh masuk, silakan. Masuk masuk. Saya tahu lah, kalau ada lah, saya baca lambat. Saya baca tu lambat. Nak masuk boleh, saya dah on dah. Saya tak perasan, dah lama dah tak ada orang nak masuk, malah nak buka dah. Cik Jali MSAA nak masuk live tanya soalan. Boleh, sila. Dah boleh dah tu pun. Saya dah buka dah. Ke tak ada link? Ke dah syahid? Okay, kalau tak ada link, saya bagi link. Saya jawab soalan sampai habis soalan ni. Kalau tak ada juga, tu linknya. Lambat baca lah Abang Jadi. Macam mana? Patut tulis awal-awal, bagi tahu awal-awal. Tu link dia. Kalau saya tak nak masuk, terus boleh masuk. Masuk nanti saya nampak kat sini, baru saya cari saya punya earphone. Masuk. Kalau nak masuk. Apa cakap lambat? Tak apalah. Lambat baca pula. Tu link dia, siapa nak masuk. Bang Jali, Encik Jali, kita punya pengurusi masjid. Boleh. Sila.
Okey, kita tengok pula seterusnya lagi. Kalau solat sunat qabliyah dan ba'diyah pun ada kekurangan, macam mana pula Ustaz? Ada kekurangan yang tak membatalkan pun dia cover jugalah. Walaupun ada kekurangan tapi semayang sah. Cerita bukan ada kekurangan sampai semayang tak sah. Bukan. Kalau kekurangan sampai semayang tak sah, itu tak kira fardu ke, sunat ke, apa ke, memang tak boleh lah. Ini walaupun solat qabliyah atau ba'diyah dia ada kekurangan, ba'diyah dia ada kekurangan juga, tapi solatnya sah, maka membantulah juga yang fardu. Bukan maksud saya apabila dia baca subhana rabbiyal a'la ke subhana rabbiyal azim 2 kali, maka kuranglah dekat solat fardu dia, maka dia ambil subhana rabbiyal a'la dekat solat sunat ba'diyah. Bukan, dia tak faham gitu. Bukan, maksudnya solat sunat itu ada pahalanya, ada kelebihan solat sunat ba'diyah itu, maka dapat menampung sekadar tu. Habis solat sunat pun ada kekurangan, walaupun solat sunat ada kekurangan, tetap juga sah kan? Sah tu adalah pahalanya, itulah menampung. Tu maksud dia. Okey, seterusnya berjali keluar dah ni rasanya. Tak ada pun. Lain ke dia dah balik. Tadi patut cakap awal-awal. Okey, minggu depan bagi tahu awal-awal. Saya on awal-awal. Ini kita lambat baca. Tak apa. Next. Bukannya senang nak baca mesej lagi, nak baca kitab lagi, nak tengok, nak kontrol ni lagi Ingat saya kontrol seorang-seorang je tau. Nak kontrol ni, nak tekan, nak keluar itu, nak keluar ni nak keluar, kena keluar. Semua kontrol sendiri. Otak, mata nak tengok, otak nak fikir, nak cakap lagi mulut, nak tengok kitab lagi, nak tengok komen lagi. Jengkreng. Tak sempat. Lepas tu kena bagi tahu awal. Maksud saya, Ustaz ada bagi tadi solat-solat sunat ini menampung kekurangan solat fardu. Tapi kalau solat sunat pun ada kekurangan, tak tertampung lah. Tampung juga. Muhammad Rizal tampung. Sebab walaupun solat sunat ada kekurangan, tapi adalah pahalanya, bukan batal. Bukan, maksudnya pahala tu yang akan menampung secara umum. Solat maghrib Khamis malam Jumaat. Ya, sama juga Ahmad Suhaimi, betul. Solat maghrib malam Jumaat. Ya, betul. Solat sunat subuh ni besar ganjarannya kan. Andai kata kita terlewat solat subuh hampir pukul 7, boleh lagi ke nak solat sunat subuh? Okey, dia macam ni, Nur Laili. Dia memang solat sunat subuh ni lebih besar daripada dunia dan isinya. Masya Allah, besar kelebihan solat sunat subuh. Jadi kalau dia kata solat subuh hampir pukul 7, boleh lagi ke nak solat sunat subuh? Sekejap. Kita ni bukan cerita pasal pukul, bukan time. Kita cerita pasal ada waktu dan tak ada waktu. Kalaulah habis subuh 7.15, 7 suku baru habis subuh, pukul 7 baru semayang subuh, baru nak semayang subuh, boleh lagi qabliyah kat situ. Buatlah qabliyah, lepas tu buatlah subuh. Sebab 15 minit tu boleh dua qabliyah, dua subuh. Jadi bergantung kepada pukul berapa habis subuh, bukan bergantung kepada pukul 7. Kadang-kadang pukul 6.59 dah habis subuh dah. Jadi janganlah main pukul 7 gitu. Jadi maksudnya, jika dia lambat, ada masa lagi, katalah 15 minit untuk habis subuh. Dia pun tengok, kalau aku semayang 2-2, sempat tak 15 minit ni? Ke nanti terkeluar? Sempat qabliyah subuh. Qabliyah subuh, lepas tu semayang fardu subuh.
Boleh ataupun tak confident 15 minit tak confident. Okey, boleh buat macam ni. Solat subuh dulu, fardu subuh, lepas tu solat qabliyah. Kan kata boleh. Qada ke tak tunai adaan. Kan sebut tadi boleh. Kalau tak confident. Kalau confident, qabliyah subuh, lepas tu solat subuh. Tapi kalau 10 minit, saya rasa kalau 10 minit nak habis, lebih baik solat subuh dulu, fardu dulu. Jangan qabliyah dulu, bimbang juga kan sebab 10 minit. Jadi, buatlah solat subuh dulu, fardu, lepas tu buatlah qabliyah kalau 10 minit. Kalau 15 minit, bergantung pada orang. Kalau 20 minit lagi, nak habis subuh, memang boleh sangat buat qabliyah, lepas tu buat subuh. Jadi, janji jangan keluar daripada waktu. Jangan keluar daripada waktu. Jarang-jarang ada orang gabung dua-dua. Ya, betul, jarang. Rare. Sebab tu saya sebut rare tadi. Empat rakaat, satu salam tu orang-orang dulu biasa buat lah. Atuk Ana biasa. Tu lah, memang orang dulu biasa buat. Ya, betul. Zaman dulu orang solat cool aja. Zaman kini fast and furious. Betul. Orang dulu semayang relax je. Kadang-kadang semayang dia cepat juga, tapi relax. Dia bukan slow sampai slow sungguh, tidak. Dia slow and steady. Relax. Allahu Akbar. Allah. Kita tengok balik, aku dengan dia semayang sunat, tak beza sangat. Katakanlah semayang sunat aku 3 minit. 2 rakaat tu 3 minit. Dia semayang 3 minit setengah je. Beza setengah je. Tak sampai 4 minit pun dia semayang sunat, tapi nampak macam lama. Nampak macam relax aja. Rukuk slow. Kita Allah, subhanallah, laju je. Dia tak relax ke? Sami Allah. Relax aja. Bila tengok masa, alah beza 15 saat, beza 20 saat keseluruhan tu. Tapi nampak relax. Tu orang dulu cool, relax. Tu semayang benar. Bukan huru-hara. Masuk huru-hara tu macam nak pergi mana? Nak pergi mana? Sama Allah. Sama Allah. Allah. Laju tu nak pergi mana? Tapi sah lah. Cuma orang beza orang dulu dengan orang sekarang. Kalau tak buat tahiyat awal, takut orang tak tahu, cakap kita tak sah pula. Biarlah orang cakap. Mana boleh tutup mulut. Solat rawatib, paling rare sekali je 8 rakaat straight. Marathon. Betul. Bukan selang 2 rakaat buat tahiyat awal ke? Dah sebut dah tadi. Dah jawab dah. Ustaz, 2 rakaat baca kulhu je. Boleh, no problem. Yang tadi tu cuma cadangan saja. Tak baca pun boleh. Tak baca surah langsung. Solat sunat qabliyah ba'diyah ni sunat qada juga tau. Contohnya, qabliyah subuh dia tak buat. Tak kisahlah sengaja ke tak sengaja, tak kisah. Sama je hukum dia. Sengaja ke tak sengaja, sama hukum. Dia terus sembahyang subuh. Lepas pada tu, ketika waktu duha, dia kata, Allah ruginya aku tak sembahyang qabliyah subuh tadi. Maka, dia sunat qada qabliyah. Ni qada lah, sebab dah habis subuh. Dia qada qabliyah subuh, bila-bila? Malam ke? Ketika malam-malam kan? Lepas sembahyang isyak tu, tak ada nak buat apa lah. Pagi tadi, lepas sebelum subuh, tak solat pun qabliyah subuh. Qada lah, boleh. Saja aku solat qabliyah subuh. Qada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bila solat ni? Pukul 9 malam. Boleh. Tapi qada lah. Qada. Sunat juga buat. Solat sunat qabliyah boleh buat kemudian daripada solat jamak. Solat sunat qabliyah boleh buat kemudian, selepas daripada solat jamak. Tak akhir. Ya, sama kes ni. Ya, boleh juga. Kalau nak buat lepas jamak tak akhir, jamak tak kedim pun boleh. Sama kes, sama hujah.
Kalau nak buat jamak, kan takdim lah, kita ambil Zuhur Asar, nak buat dua-dua Zuhur Asar. Jadi mula-mula sebelum solat Zuhur tu qabliyah dulu. Solat qabliyah dulu tu dia punya cara dia. Tapi boleh je nak buat selain daripada tu. Buat qabliyah dulu. Ini cuma cadangan. Qabliyah dulu, qabliyah Zuhur. Lepas tu solat Zuhur yang kata jamak qasar tadilah, fardu Zuhur. Lepas tu terus solat fardu Asar yang kata qasar tadi tu. Sebab jamak takdim kan. Lepas fardu Asar dah buat qasar jamak takdim tu, lepas tu buat ba'diyah Zuhur, buat qabliyah Asar. Tu dia punya tu. Kalau buat takhir sama juga. Mula-mula solat qabliyah Zuhur dulu. Lepas tu buat qabliyah Asar. Qabliyah Zuhur, lepas tu qabliyah Asar. Lepas tu solat Zuhur, fardu Zuhur, nak buat jamak takhir tu kan, nak buat qasar ke apa tu. Lepas tu terus solat Jap. Silap. Betul dah, tapi terdekat. Jamak takhir dia tak wajib mualat, maka boleh nak buat macam ni. Iaitu 2 rakaat Zuhur, 2 rakaat qabliyah Zuhur, lepas tu 2 rakaat qabliyah Zuhur, lepas tu solat fardu Zuhur. Solat fardu Zuhur, ini jamak takhir. Lepas tu buat ba'diyah Zuhur. Gitu, ba'diyah Zuhur. Lepas tu buat qabliyah Asar. Lepas tu sembahyang Asar. Gitu. Boleh. Tapi jamak takdim tak boleh. Jamak takdim kena macam tadi. Macam mana? 2 rakaat qabliyah, sunat qabliyah 2 rakaat qabliyah Zuhur. Lepas tu solat Zuhur fardu, qasar ke apa tu, jamak takdim tadi. Lepas tu Asar, terus Asar. Lepas tu barulah ba'diyah Zuhur, lepas tu barulah qabliyah Asar. Itu dia punya turutan. Ada beza tu. Okey. Bagi mazhab Syafi'i boleh. Okey, tak ada apa. Soalan wuduk. Kemarin ustaz ada cakap kalau wuduk sideburn panjang tak boleh selit belakang telinga. Bagi orang perempuan lah kan. Yalah, biasa sideburn panjang ni orang perempuan je. Tapi bukankah kita cuci muka termasuk sideburn yang ada kulit muka, bukan hujung rambut? Macam mana? Tapi bukankah kita cuci muka termasuk sideburn yang ada di kulit muka? Yelah, kalau sideburn pendek memanglah. Kalau sideburn pendek memang kita cuci sekali. Tapi kalau sideburn panjang, kita cuci tak? Sideburn panjang ni, kalau kata kat sini ni, dekat telinga ni, dia panjang sampai sini. Ni sejengkal panjangnya. Ni sideburn. Sideburn dia panjang ni. Macam ni. Sampai sini. Sideburn dia. Ni. Yang tumbuh dekat sini, tumbuh kat telinga ni. Kalau panjang ni, banyak Macam mana? Dia pun selak masuk. Dia buat wuduk. Tekan tak kena tu rambut ni. Kan tak kena rambut ni. Rambut yang tu tekan tak kena. Dah selak, tak kena. Dah selak ke belakang. Jadi tak basuh Sebab kita wajib basuh muka dengan maksud apa saja atas muka dan apa saja yang tumbuh di atas muka. Wajib basuh semua. Kalau katalah kita ada tumbuh kening kita ni, panjang sampai tutup mata. Contoh, macam tu tebal kening. Wajib basuh semua kening. Semua, walaupun panjang. Tak boleh pula pegang kening, ambil wuduk tak nak basuh kening tu. Tak basuh kening. Tarik panjang sangat. Basuh yang ni je. Tak boleh, kena semua kening. Tu kalau kening. Kalau ada tahi lalat, lepas tu ada bulu satu kat tahi lalat tu, panjang tu. Dia punya rambut kat tahi lalat tu. Contoh, panjang ni Dia punya rambut. Wajib basuh muka, wajib basuh tahi lalat dan wajib basuh rambut yang panjang tu. Semua. Begitu juga yang kat sini. Kalau tumbuh ini muka. Jadi bila tumbuh panjang, kena basuh semua. Kalau selak, nak basuh macam mana dah selak ke belakang telinga? Faham ke? Tapi benda ni saya dah bahas panjang lebar bulan lepas. Boleh tengok rakaman. Panjang. Bulan lepas. Saya siap tunjuk lagi macam mana, kat mana dia punya had. Itu jangan ponteng kelas. Solat sunat jamak ada sunat rawatib ke? Saya dah bagi tahu tadi. Anak murid ustaz suka berborak. Itulah, borak lah. Kali tak dengar apa orang duk kata.
borak. Nanti kata sebenarnya ianya tidak haram. Dah tak dengar. Haram. Ustaz kata haram. Jahanam nanti jadi. Borak. Kalau senyap kuliah interaktif, saya tak tengok pun komen-komen tu, saya tak perasan pun. Swipe je lah. Kalau banyak sangat dia punya komen tu, buat gini, dia hilang komen tu. Buat apa? Swipe ke tepi. Borak ni. Solat sunat subuh dianjurkan baca Alam Nashrah dan Alam Tarakai. Apa pandangan? Ya, betul. Alam Nashrah dan Alam Tarakai juga banyak surah, banyak sembahyang yang sunat. Alah, benda sunat nak pandang apa sangat? Naim, ni sunat. Bila sunat tak payah pandang-pandang, buat aja. Jangan tak buat je. Kadang-kadang kita nak pandang-pandang lebih-lebih pula. Bab sunat ni. Apa pandangan? Tiba-tiba cerita pasal sunat. Lah, dah nama sunat, tak buat pun tak apa. Jadi tak perlu panjang-panjangkan. Tapi memang ada kesunatan baca rakaat pertama, rakaat kedua kan. Kuliah kulhu ada Sabis Marabikal A'la Halata ada, surah Qaf, surah Qamar ada, surah Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas ada Alam Nashrah, Alam Tarakai ada. Macam-macam lagi ada. Ada wasyamsi wadduhaha dengan wadduha ada. Macam-macam dia menyepeh. Tapi benda tu semua sunat, anjuran. Jadi tak payah nak pandang-pandang sangatlah. Janji buat je. Okey. Wallahu a'lam. Selesai. Tangguh dulu. Sembahyang Isyak. Okey, ada soalan lagi. Yang terakhir. Solat sunat ni boleh berjemaah ke? Masya-Allah, ponteng kelas dah. Dah terang dah sebelum ni. Kelas yang lepas. Ni ponteng kelas ni. Terang panjang lebar lah. Tak apalah, jawab pendek je lah. Solat sunat boleh je nak buat jemaah. Apa solat sunat sekalipun boleh berjemaah. Nak solat apa? Duha boleh. Nak solat apa? Qabliyah ba'diyah boleh. Nak solat apa? Witir boleh. Nak solat apa? Tasbih boleh. Nak solat tahajud boleh. Nak solat apa, semua solat sunat boleh buat berjemaah. Tak ada solat sunat yang tak boleh berjemaah. Semua solat sunat boleh berjemaah. Boleh. Harus boleh. Tapi solat sunat terbagi kepada dua, iaitu yang sunat atau yang dituntut untuk berjemaah, satu lagi yang tidak dituntut untuk jemaah. Kalau yang solat sunat itu dituntut untuk berjemaah dan dia buat berjemaah, dapat pahala jemaah. Kalau solat sunat itu tidak dituntut untuk berjemaah, dia buat berjemaah juga boleh, tapi tak dapatlah pahala jemaah, tak tuntut. Solat yang dituntut untuk jemaah ada berapa? Ada 5, bulan Ramadan ada 7. Apa dia? Solat 2 gerhana. Solat 2 hari raya. Solat minta hujan istisqa. 5 ni sunat jemaah. Selain pada 5 ni tak sunat. Okey, tambah lagi Ramadan 2, solat tarawih dengan solat witir. Selain daripada ni tak sunat berjemaah. Tak dituntut untuk jemaah. Bukan tak boleh, tak dituntut. Jadi 7 yang tadi je dapat pahala jemaah kalau buat jemaah. Selain daripada 7 tadi, buat jemaah sah tapi tak dapat pahala jemaah. Yang dapat pahala qudwah, dapat semangat, dapat memudahkan kita untuk beribadah. Tu yang kita dapat. Tapi pahala jemaah 27 tak dapat lah. Kalau dapat 27 pun 27 rupiah. 27 juga tak dapatlah 27 pound sterling. Jadi maksudnya perkara ni saya dah bahas lepas. Maksudnya boleh. Ada nama yang belum sebut. Hanya yang awal-awal, yang masuk 10 minit terawal saja yang disebut. Yang lambat-lambat tak disebut nama. Kena tunggu. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.